Okey, tajuk 8.2 iaitu proses pilihan raya umum yang pertama. Pada akhir pembelajaran, awak akan dapat menerangkan proses pilihan raya umum yang pertama. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, kita lihat pengenalannya dulu. Pilihan raya umum yang pertama perlu diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sebab itu ia perlu diadakan. Oleh itu, Raja-Raja Melayu telah bersetuju mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan iaitu MPP. Jadi pengisytiharaan pilihan raya ini dibuat oleh Sir Donald McGillivray. Okey. Proses ini telah bermula setelah penetapan bilangan ahli MPP, penentuan sempadan, pendaftaran pengundi, penamaan calon, mengadakan kempen mengundi, pengiraan undi dan pengumuman keputusan. Itulah proses pilihan raya. Okey, seterusnya rundingan sebelum pilihan raya umum diadakan. Okey, sebelum pilihan raya umum diadakan, beberapa isu yang berkaitan dengan bilangan ahli MPP perlu dipersepakati. Jadi pada 1 Februari 1954, Jawatankuasa Pilihan Raya telah dibentuk dengan 46 orang ahli. Tugas jawatankuasa ini adalah untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Jawatankuasa Pilihan Raya ini mengeluarkan dua bentuk penyata susunan MPP yang dinamakan bentuk A dan bentuk B. Okay, awak boleh tengok buku teks muka surat 198 ada bentuk A dan juga bentuk B. Jadi Tengku Abdul Rahman dan Parti Perikatan telah memilih bentuk A, sedangkan Jawatankuasa Pilihan Raya telah memilih bentuk B. Pada 21 April 1954, Tengku Abdul Rahman berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Cheng Lock. Okay. Kemudian T.H. Tan dan kemudiannya disertai oleh Dato' Abdul Razak Hussein. Okay. Rombongan ini bertujuan menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Bilangan anggota MPP ini hendaklah dipilih melalui pilihan raya. Semasa di London, dengan pertolongan Lord Ockmore, Tengku Abdul Rahman berjaya bertemu dengan ahli parlimen. Okay, dengan Parti Buruh British, Parti Konservatif dan juga Parti Liberal. Tengku Abdul Rahman telah membuat kenyataan tentang hasrat mereka melalui akhbar kepada rakyat British dan juga ahli parlimen. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 1-9. Ada dinyatakan dengan jelas. Jadi pada 14 Mei 1954, Tengku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Littleton iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British di London. Namun, rundingan tersebut masih gagal menjayakan hasrat Tengku Abdul Rahman untuk mendapatkan 3/5 ahli tadi melalui pilihan raya. Walaupun rundingan tersebut gagal, mereka tetap disambut meriah di Tanah Melayu. Akhirnya, bilangan ahli MPP yang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya sebanyak 52 orang. Perkara ini dipersetujui oleh pihak British dan Parti Perikatan yang diwakili oleh Tengku Abdul Rahman. Okey, seterusnya rundingan sebelum pilihan raya masih lagi Okey, ini cikgu dah cerita tadi kat depan tadi Okey, ini adalah bentuk A dan juga bentuk B yang cikgu sebut tadi. Kalau bentuk A, ada seorang speaker dan 3 orang ahli yang dilantik. Okey, ini bentuk A. Kemudian, kalau bentuk B, seorang speaker dan 3 orang ahli yang dilantik. Sama sahaja.
Kemudian 11 orang wakil negeri, namun bentuk B ada 12 orang wakil negeri. Kemudian 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu, sama juga dengan bentuk B. 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti, sama juga dengan bentuk B. 2 orang ahli rasmi setiausaha pertahanan dan setiausaha ekonomi, sama juga dengan bentuk B. Kemudian ini ada perbezaannya. 60 orang yang dipilih melalui pilihan raya, namun dalam bentuk B hanya 44 orang yang dipilih melalui pilihan raya, 8 orang tambahan lantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi. Pilihan raya perlu diadakan tidak lewat dari bulan November 1954. Namun dalam bentuk B tidak ditetapkan tarikh atau masa tertentu mengadakan pilihan raya. Okey, ini ada 2 bentuk penyata susunan MBP. Okey, slide yang seterusnya. Ini rombongan yang ke London tadi yang cikgu cerita tadi. Okey, Tengku Abdul Rahman dia berangkat ke London bersama dengan Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan Datuk Abdul Razak Husin. Tujuannya menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Okey. Kemudian di London minta pertolongan Lord Ockmore. Tengku Abdul Rahman membuat kenyataan melalui akhbar. Okey, seterusnya ini pun cikgu dah sentuh juga tadi. Rundingan mereka gagal untuk mendapatkan 3/5 ahli melalui pilihan raya. Namun mereka tetap disambut meriah di tanah Melayu. Akhirnya bilangan ahli MPP yang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya adalah sebanyak 52 orang. Okey, seterusnya. Ini adalah proses pilihan raya Majlis Persekutuan tahun 1955. Boleh tengok buku teks muka surat 200. Ada 8 proses. Yang pertama, Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan telah ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Yang kedua, rang undang-undang telah diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan pada Ogos 1954. Yang ketiga, pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu, manakala di Terengganu bermula 29 Oktober 1954. Yang keempat, penamaan calon 15 Jun 1955. Yang kelima, kempen pilihan raya telah diadakan selama 45 hari. Yang keenam, mengundi pada 27 Julai 1955. Yang ketujuh, peti undi telah dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi telah dilakukan. Dan yang ke-8, pengumuman keputusan. Ini adalah 8 proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955. Okey, seterusnya syarat menjadi calon, okey, dan juga syarat menjadi pengundi. Ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Kalau nak menjadi calon, yang pertama perlulah warga negara PTM, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Berumur 21 tahun dan ke atas, telah tinggal di PTM dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Yang keempat, berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Maksudnya sini awak mesti fasih lah. Fasih dan juga menguasai bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Syarat untuk menjadi pengundi pula mestilah warga negara PTM, berumur 21 tahun ke atas, individu tinggal di PTM dalam tempoh 6 bulan terdahulu dari 17 Oktober 1954 atau 28 Oktober 1954 bagi Terengganu. Layak mohon jadi pengundi. Okey, ini gambaran. Ini bukan gambar tak betul. Ini gambar yang sebenar. Gambaran sebenar proses pilihan raya Majlis Perbendaharaan Persekutuan 1955 diadakan. Okey, seterusnya. Ini adalah data-data pilihan raya MPP tahun 1955. Boleh tengok buku teks muka surat 202. Ada data-data ini. Okey. Pecahan pengundi mengikut kaum Melayu lebih ramai daripada kaum-kaum lain. Ini adalah agihan kerusi mengikut negeri. Okey, keputusan pilihan raya MPP tahun 1955 ada dalam buku teks awak 202 juga. Parti Perikatan, bilangan calon 52, kursi menang 51.
Okey, jadi jumlah peratus jumlah undi adalah 79.6%. Okay, awak boleh baca sendiri yang ini ya. Keputusan Pilihan Raya MPP tahun 1955. Okey, ini adalah laporan pilihan raya pertama Majlis Undangan PTM. Okey, laporan ini mengandungi maklumat tentang urusan pemilihan serta penerangan berkaitan dengan peraturan dan tindakan yang perlu diambil bagi menghadapi pilihan raya. Okey, laporan ini digariskan langkah bagi mentadbir perjalanan pilihan raya, pembahagian kawasan, pendaftaran calon dan pengundi serta nama-nama calon dan parti yang bertanding. Okey. Seterusnya pilihan raya awal di Sarawak pula. Awak boleh tengok muka surat 203. Okey, pada tahun 1955 pilihan raya tempatan. Okey, pilihan raya awal di Sarawak telah diadakan pada tahun 1956. Pilihan raya ini diadakan sebagai persediaan awal ke arah berkerajaan sendiri. Okey, kemudian pilihan raya ini diadakan bagi kawasan Kuching Kuching Municipal Council iaitu KMC dan seterusnya bagi Sibu Urban District Council SUDC pada tahun 1957. Bagi pilihan raya KMC Kuching dibahagikan kepada 9 kawasan ataupun disebut sebagai ward. Okey, selepas pilihan raya, William Tan dipilih sebagai pengurusi pertama KMC dan Ong Ki Hui sebagai timbalannya. Okey, manakala bagi pilihan raya SUDC, Sibu dibahagikan kepada 9 kawasan. Keputusan pilihan raya tersebut meletakkan Ting Chiu Hat sebagai pengurusi SUDC dan timbalan pengurusi iaitu John Law Ling Chong. Tindakan mengadakan pilihan raya ini mendapat sambutan yang baik daripada rakyat pelbagai kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan. Okey, seterusnya pilihan raya awal di Sabah pula. Pilihan raya kerajaan tempatan telah diadakan pada 16 September 1962 iaitu di bawah Local Government Election Ordinance di mana 118 kawasan wad di pihak berkuasa tempatan. Kemudian, setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan selaku penguasa pilihan raya bertanggungjawab menjalankan pilihan raya tersebut. 202 calon telah bertanding bagi 118 kawasan dan calon di 53 kawasan menang tanpa bertanding. Ini adalah parti iaitu USNO, UNCO, Borneo Utara National Party, UNPMP dan juga Bebas dan kawasan yang mereka menangi. Dan boleh lihat di sini parti USNO telah memenangi 54 kawasan. Okey, kemudian pembahagian kerusi Majlis Undangan Borneo Utara oleh Majlis Kebangsaan Perikatan Sabah. Parti USNO ada 8 kerusi, UNCO 5, BUNAP 4 dan UNPMP 1 kerusi. Okey, seterusnya. Kesimpulan. Pemilihan wakil berintegriti dan mempunyai jati diri teguh penting untuk memastikan amalan demokrasi diamalkan dengan baik di negara kita. Pilihan raya ini membuka peluang yang adil kepada rakyat untuk ambil bahagian dalam politik tempatan dan mengamalkan demokrasi di negara ini. Okey. Okey, itu sahaja untuk tajuk 8.2.